Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dalam program E-Belajar Matematik Tambahan tingkatan 4 untuk bab 4 Indeks dan Logaritma. Okey, saya Cikgu Muhammad Zahri bin Arifin dari SMK Teluk Mas. Email dan Telegram seperti yang tertera pada slide. Dan hari ini kita akan masuk standard kandungan hukum logaritma. Okey, hari ini kita nak pergi pada tajuk hukum logaritma, mempermudah ungkapan algebra menggunakan hukum logaritma. Okey, belajar-belajar. Kalau kita tengok kepada soalan contoh 27, ini merupakan contoh 27, soalan kata ungkapkan setiap yang berikut sebagai satu logaritma tunggal lah, Tapi dalam contoh yang dibagi ni, A ni ada dua logaritma. Ini adalah logaritma yang pertama, Ini adalah logaritma yang pertama, dan ini adalah logaritma yang kedua. Maksud tunggal ni adalah satu logaritma sahajalah, So apa perlu kita buat? Kita perlu rujuk kepada hukum asas yang tiga ni, hukum asas yang tiga ni. Ini hukum asas yang tiga ni, untuk menyelesaikan soalan inilah, Okey. Saya teruskan. Saya pergi kepada contoh ini. Okey. Ini adalah sebutan pertama, ini adalah sebutan yang kedua. Okey, yang perlu kita fokuskan dulu adalah sebutan yang kedua lah. So sebutan pertama tu kita tulis sebagai log X asas A, tambah dengan log kedua ni yang perlu kita ubahkan mengikut hukum kuasa lah. Hukum kuasa ni hukum kuasa, yang mana 3 tu kita bawa ke depan, kita kekalkan log Y ni, log Y asas A 3 akan jadi bentuk 3 Y kuasa 3, Okey. Lepas tu kita tengok pula kepada hukum hasil darab. Ini hukum hasil darab, tambah dia akan jadi hukum hasil darab lah, So apa yang perlu saya buat kat sini, saya perlu darabkan log X darabkan dengan Y kuasa 3 lah, asas A. Hukumnya hanya terpakai bila asasnya adalah sama lah. Dalam kos log X ni, logs ni asasnya adalah A, asasnya adalah A, ataupun bentuk yang lebih cantik sikit, kita tukar kepada log X Y kuasa 3 asas A. Okey, belajar-belajar. Kalau kita tengok kepada contoh 27, ini contoh 27 ni, ungkapkan setiap yang berikut sebagai satu logaritma tunggal lah, Kita nak jadikan contoh 27 ni sebagai satu logaritma tunggal. Dalam contoh di sini, ini log yang pertama, ini adalah sebutan yang pertama, manakala log yang kedua ni, ini adalah log yang kedua lah. Saya nak jadikan sebagai satu logaritma tunggal sahaja, So apa yang perlu saya buat, kat sini ada, kita tengok kepada sebutan yang pertama ni, So apa perlu saya buat, So saya pindahkan dua ni lah, saya pindahkan dua ni ke belakang sini, merujuk kepada hukum kuasa, So apa dia jadi? Dia akan jadi log X kuasa 2 asas A, So kita dah permudahkan sebutan yang pertama, Okey, kalau kita tengok pula kepada sebutan yang kedua, sebutan yang kedua sama juga, nombor ni saya pindahkan jadi kuasa lah, So apa dia jadi? Dia akan jadi log
Y kuasa setengah asas A, asas A. Okey, jadi kedua-dua sebutan ni saya dah permudahkan, lah menggunakan hukum kuasa. Okey, kalau kita tengok dekat sini, adalah operasi tolak. Apa operasi tolak? So kalau operasi tolak ni kita tengok kepada hukum bahagi lah. So kita pergi pada hukum bahagi. Saya pergi pada hukum bahagi sini. Hukum bahagi, hukum bahagi ni boleh terpakai kalau asasnya adalah sama. Kalau kita tengok sini asas A, ini asas A, baru boleh terpakai hukum hasil bahagi. Hukum hasil bahagi. So apa yang perlu saya buat sekarang, saya kekalkan log asas A ni. Saya kekalkan log asas A, dan X kuasa 2 dia akan jadi bahagi dengan Y kuasa setengah. Dengan Y kuasa setengah. Okey. So itu adalah jawapan untuk contoh 27. Okey, belajar-belajar. Kalau kita tengok balik pada contoh 27 ni, contoh 27 ni tetap dia nak ungkapkan setiap berikut sebagai satu logaritma tunggal. Dan contoh ni lebih complicated lah, sebab dekat sini ada 3 sebutan. Ini sebutan yang pertama, ini sebutan yang kedua, dan ini adalah sebutan yang ketiga. Kalau kamu ingat lagi dalam pelajaran yang sebelum ni, satu ni saya boleh tukarkan dalam sebutan log jugalah. Satu sebenarnya sama dengan log 3 asas 3 lah. So bila kita tukarkan semua dalam sebutan log, baru kita boleh guna hukum logaritma ni lah. Baru kita boleh guna hukum logaritma. So apa yang perlu saya buat sekarang, saya tukarkan semua kepada hukum log lah. Okey, so saya tukarkan semua dalam bentuk log dulu. So 2 log log X asas 3 tambah log Y asas 3 tolak log 3 asas 3. So bila kita dah tukar ni, okey, kamu nampak semua dalam sebutan log. Okey, baru kita boleh fokus kepada sebutan yang pertama ni lah. Sebutan yang pertama ni saya nak tukarkan hukum kuasa. So apa yang perlu saya buat, saya pindahkan 2 ni ke depan. 2 ni saya pindahkan ke sini. Dia akan jadi log 3 asas 3 X kuasa 2 tambah, okey, sebutan kedua dan ketiga tu kita kekalkan. Okey. Okey. So bila kita tengok dekat sini, ini saya padam. Okey. Dekat sini ada tambah dan dekat sini ada tolak lah. So bila ada tambah dan tolak, kita terus refer kepada hasil darab. Ini adalah hasil darab dan juga hasil bahagi. So apa yang perlu saya buat, saya jadikan satu log saja. So log asas 3, okey, X kuasa 2 dengan Y kuasa 3 ni dia jadi hasil darab, manakala yang tolak tu dia jadi hasil bahagi lah. Dan akhirnya saya dah menjadikan ungkapan ini sebagai satu logaritma tunggal. Okey, itu saja untuk contoh 27 bagi asas
bagi contoh C. Okey, kalau kita tengok soalan contoh 28 ni, jika P log 2 asas B, Q log 3 asas B dan R log 5 asas B. Kita nak tuliskan setiap yang berikut dalam sebutan P, Q dan atau R lah. So kita nak jadikan dalam sebutan P, Q dan juga R. So apa yang saya buat ni sekarang? Okey, so saya pecahkan. Okey, log asas B ni saya kekalkan. 6 ni saya pecahkan kepada 2 darab 3. 2 darab 3. So 2 darab 3 ni kalau petua hasil darab tadi, log tersebut akan jadi tambah. Maksudnya log asas B 2 tambah log asas B 3. Kalau kita tengok log asas B ni berapa ni? 2 ni berapa? 2 ni adalah P. So ini saya kekalkan dalam sebutan P tambah, manakala asas 3 ni disama apa kat sini? Disama dengan Q. So Q. So jawapan untuk soalan ini adalah P tambah Q. Okey, manakala untuk contoh yang B ni, kalau kita gunakan soalan yang sama, so ini adalah log 45 asas B. So apa yang perlu saya buat, saya akan pecahkan 45 tu, saya kekalkan log asas B. 45 ni saya boleh pecahkan kepada 5 darab 9. Okey, 9 ni pula saya boleh pecahkan kepada 3 darab 3, 45 kan. 3 darab 3, 9. So saya pecahkan ini kepada 3 darab 3. 3 darab 3, 9. 9 darab 5, 45. Okey, so sekarang ni ini semua hasil darab. Hasil darab ni saya boleh pecahkan kepada log hasil tambah lah. So log asas B saya kekalkan 5 tambah log asas B 3 tambah log asas B 3. So log 5 asas B berapa? Okey, ini kat sini. Ini adalah R tambah log 3 ni asas B sama dengan Q tambah yang ini pun sama dengan Q. So jawapannya adalah R tambah 2Q. Okey, pelajar-pelajar, kalau kita tengok kepada contoh contoh C ni, kita tengok kepada contoh C. Okey, sebenarnya log asas B ni saya kekalkan macam biasa. So 0.222 ni, kalau kita guna kalkulator, kita tukar dalam bentuk pecahan, dia setara sama dengan 2/9 lah. 2/9. So ini nak dapat jawapan ni kena guna keadaan kalkulator lah. Kita akan dapat nilai 0.22 ni dia setara dengan 2/9. Memang samalah. Okey, so apa yang perlu saya buat kat sini, bila bahagi, hasil bahagi, log akan jadi tolak kan. So log asas B 2 tolak dengan log asas B 9. 9 ni adalah nombor indeks. So apa saya buat, saya akan jadikan dia sebagai log asas B 2 tolak log asas B 3 kuasa 2. Ni saya bagi 2 lah ni kat sini. Saya bagi 2. Okey, so sebutan pertama tu saya kekalkan. Dia akan jadi log 2 asas B tolak. Okey, ni adalah petua 2 ni buat ke depan lah. So petua hasil kuasa tu. So log asas B tu saya kekalkan. So dia akan jadi 3 kat sini.
So kalau kita tengok log asas B2, log 2 asas B, ini sama dengan P, saya jadikan P tolak 2 log asas 3B ni, dia jadi Q lah, so P tolak 2Q. Okey, belajar-belajar. Ini merupakan contoh yang terakhir lah, contoh yang D, bagi contoh 28, So apa yang saya buat, saya kekalkan kat sini log asas B. Okey. So dekat sini 5 dengan punca kuasa 3 ni darab, bahagi 2 lah, so 5, okey, darab punca kuasa 3 per 2. Saya memudahkanlah bentuk yang seperti ini supaya kamu nampak hukum yang mana kamu nak pakai. Darab dia akan jadi tambah, bahagi dia akan jadi tolak. So saya buat sama dengan kat sini, sama dengan log asas B 5 tambah log asas B punca kuasa 3 tolak log asas B punca kuasa log asas B 2 lah, bukan punca, sorry. So dekat sini 5 kita dapat R. Okey, saya kekalkan R. Okey, kat sini ada punca dia akan jadi setara dengan kuasa, so kat sini log asas B 3 kuasa setengah, so tolak log asas B asas 2 ni sama dengan P, so ada satu part lagi yang tak habis ni, okey, yang sebutan kedua ni, kuasa setengah ni saya boleh bawa ke depan, so dia akan dapat kat sini R tambah, okey, setengah ni kita dah bawa ke depan tadi, so dia akan jadi log log 3 asas B tolakkan dengan P, okey, so kat sini kan log 3 asas B, log 3 asas B sama dengan Q, Q, so R tambah setengah Q tolak P lah, ataupun dalam bentuk yang ringkas R tambah Q per 2 tolak P, tolak P. So ini adalah jawapan untuk soalan D. Okey, belajar-belajar. Berdasarkan penerangan video saya tadi, ada beberapa contoh yang saya bagi. Saya yakin kamu boleh selesaikan latihan 4.1 ni dengan merujuk kepada buku teks. Ini buku teks, muka surat 116. Okey, soalan 1 dan soalan 2. Saya yakin kamu boleh buat merujuk kepada hukum asas logaritma yang ada, dan berdasarkan penerangan video, saya yakin kamu boleh buat. So selamat berjaya, kita jumpa lagi. Terima kasih.